Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke sesi PDPR setelah seminggu kita bercuti. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat-sihat dan duduk di rumah saja. Minta dijauhkan daripada penyakit yang tidak diingini ni. Okey, saya berharap kepada semua kita sama-sama di dalam keadaan yang sihat. Okey, untuk hari ini selamat datang sekali lagi dan kita tengok apa yang saya akan ajar pada hari ini. Apa gambar ni? Kita tengok sama-sama dan tonton sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Selasa 13 hari bulan April 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Okey, apa yang kita tengok dekat video ni tadi? Biasa tengok kan? Tak kira bila pun kita akan tengok, terutamanya bila pengumuman puasa. Ya, selain daripada tu, pengumuman raya. Dan baru-baru ni adalah pengumuman raya haji. Okey, untuk hari ini apa yang kita akan pelajari adalah berkaitan dengan video yang Ustazah sharekan tadi. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Baik. Murid-murid, untuk hari ini kita akan belajar bab ibadah. Murid-murid diminta untuk buka buku teks muka surat 129. Okey, muka surat 129, apa yang kita boleh nampak dan kita boleh nampak adalah bulan penyucian jiwa. Bila tu bulan penyucian jiwa? Adalah dalam bulan Ramadan, yang mana bulan kita memang akan cucikan jiwa. Kita akan penuhi dengan ibadah. Selain itu, kita jaga pertuturan, percakapan, perbuatan. Suci jiwa kita masa tu kan. Bersih sahaja. Yang mana bulan-bulan sebelumnya kita dah biasa buat benda tak elok. Pada bulan puasa, kita akan jaga dengan teliti. Okey. Pengertian puasa. Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Siapa ingat niat puasa? Okey, nanti kita sama-sama baca niat puasa ya. Okey. Di mana saya cakap berpuasa ini wujud? Melalui dalil nakli, iaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu dari kamu, supaya kamu bertakwa. Sebab tu kita berpuasa. Bukan suka-suka saya suruh awak berpuasa, tetapi Allah yang arahkan. Okay. Hukum kita berpuasa. Berdasarkan dalil tadi, apa hukum dia? Hukum berpuasa adalah wajib. Wajib bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Niatnya biasa dengar rukun berpuasa
rukun berpuasa iaitu perkara wajib di dalam berpuasa haruslah dimulakan dengan niat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu adalah niat berpuasa. Dan rukun yang kedua, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, kita tengok video yang Ustaz sharekan ni. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Niat puasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Dengar kan? Upin Ipin pun baca niat puasa. Okey, kita dah boleh tengok syarat wajib dan syarat sah berpuasa. Syarat wajib dan syarat sah ni dia ada beza. Tetapi dia ada 4 perkara. Dia ada satu perkara yang membezakannya. Yang mana syarat wajib haruslah Islam, baligh, berakal dan mampu. Dia Islam, tak wajib untuk orang kafir. Baligh, kanak-kanak tidak diwajibkan berpuasa. Untuk berakal, orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Dan yang keempat, mampu, tidak uzur dan tidak sakit. Okey. Seterusnya, syarat sah puasa haruslah seorang yang Islam, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ketiga, berakal, mumayyiz. Dan keempat, bertepatan dengan waktunya. Dia ada 4 juga, tetapi di dalam syarat sah, dia Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah, khusus untuk wanita. Ketiga, berakal dan mumayyiz. Berakal atau mumayyiz. Tidak sah puasa orang gila. Orang pengsan dan belum mumayyiz. Apa tu mumayyiz? Belum baligh. Okey. Dia tak tahu beza baik dan buruk. Itu adalah mumayyiz. Kalau dia dah mumayyiz, dia dah tahu beza baik dan buruk. Maksudnya dia dah berakal, dia dah bijak. Dan yang terakhir, bertepatan dengan waktunya. Tidak berpuasa hari-hari yang diharamkan. Hari-hari yang diharamkan berpuasa. Contohnya, Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Kita haram untuk berpuasa pada waktu itu. Jadi, itu adalah antara syarat sah dan syarat wajib. Seterusnya, Ustazah teruskan lagi dengan perkara sunat puasa. Apa yang biasa kita buat pada bulan Ramadan? Pertama, bangun pagi sahur. Kita disunatkan untuk melewatkan sahur. Contoh subuh pukul 5, kita makan pukul 4.30 ataupun pukul 4 suku atau pukul 4. Janganlah makan sahur tu pukul 2. Kita lewatkan sahur tu biar nak dekat dengan waktu. Tapi ingat, jangan subuh pukul 5 kita makan 4.55. Jangan, takut terlajak makan nanti. Okey, seterusnya memperbanyakkan amalan sunat seperti bertadarus, bersedekah dan beriktikaf. Bertadarus tu biasa kan?
Dan bersedekah pun dah ramai kita sekarang ni rajin bersedekah. Hantar kat rumah jiran ke. Itu adalah antaranya. Dan beriktikaf adalah beriktikaf di masjid ataupun surau mengikut orang tadarus. Dan yang ketiga, kotak ketiga tu, perkara sunat yang kita buat dalam bulan puasa adalah menyegerakan berbuka. Segerakan berbuka ni bukannya pukul 6 berbuka, pukul 5.50 awak dah buka. Tidak. Pukul 6 berbuka, Allahu Akbar, azan di masjid, awak terus Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Teruskan dengan berbuka. Seterusnya berdoa sebelum berbuka, doa makan. Berbuka dengan tamar, kurma, sedia manis. Disunatkan juga makan benda manis kalau kita tak makan benda kurma. Okey, yang terakhir adalah memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Share-share dengan jiran kita. Okey, di sini ada dua perkara. Perkara yang membatalkan puasa dan kepentingan berpuasa di Ramadan. Okey, mula-mula kita ke kiri dahulu, iaitu perkara yang membatalkan puasa adalah bermula daripada murtad, haid, nifas dan wiladah, pengsan dan mabuk sepanjang hari, gila walau sekejap. Seterusnya yang keempat, muntah dengan sengaja. Awak pergi korek awak punya kerongkong tu, anak tekak, sehingga lala dia mengeluarkan isi perut awak. Awak termuntah secara sengaja. Bukannya muntah macam awak demam, awak termuntah, tidak. Okey, seterusnya yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keenam, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, sama ada makan, minum dan sebagainya. Tu rongga terbuka tu contoh macam mulut, hidung, telinga. Kita buat dengan sengaja. Lepas tu yang terakhir adalah berjimat pada siang hari. Okey. Setelah selesai perkara yang membatalkan puasa, sekarang Ustazah beralih kepada kepentingan berpuasa Ramadan. Terbahagi kepada 3, iaitu rohani, jasmani dan masyarakat. Dari segi rohani, dia mendekatkan diri kita kepada Allah. Rohani ni ingat, dalaman hati jiwa kita. Setelah itu, melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Sebab kita puasa kan, jadi kita nak marah pun tak ada tenaga. Jadi akhirnya kita akan bersabar. Lepas tu dekatkan diri dengan Allah macam mana? Kita banyakkan berzikir, ibadah. Apa bulan puasa ganjarannya berganda-ganda. Dari segi jasmani pula, ia menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Dan kedua adalah merehatkan organ dalaman badan. Organ dalaman badan ni, kita dah setahun kita makan apa sahaja. Sekurang-kurangnya sebulan tu kita bersihkan yang ada di dalam perut tu. Dan yang terakhir, masyarakat. Kepentingan untuk masyarakat. Mengikir sifat kedekut dan sombong. Mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Dan yang terakhir, menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Itu adalah kepentingan berpuasa. Sebelum akhiri kelas ini, Ustazah nak kita sama-sama jawab soalan di dalam word yang Ustazah sharekan ini. Ustazah akan sharekan dekat description. Cuba jawab dan tulis nama pada scoreboard, okey? Untuk kita sama-sama melihat. Dan jangan lupa komen nama awak. Selamat menjawab. Sekian. Terima kasih.